Melaka dah left group tau. Kan? Tinggal Kelantan join apa ni? Join group baru. Tapi jangan risau, Selangor masih lagi admin lah. Selangor memang senior lah, darjah 5 lah. Darjah 5. Yang baru-baru ni mau darjah 3 Okey, kita masih lagi menunggu. Apa yang awak expect? Selangor, Najwa Selangor. Selangor. Apa yang awak expect sebenarnya? Okey, apa yang awak expect? Awak rasa untuk awak dapat dalam seminar hari ini? Kan? Negeri Sembilan, Imran Azmi daripada Negeri Sembilan. Okey, selamat datang. Cikgu pun daripada Negeri Sembilan. Mungkin kita berjiran, okey. Kan? Tapi cikgu datang kat sini, Selangor, Sufia Hidayah, Selangor. Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang. Pulau Pinang pun ada. Sebelum cikgu serahkan stage ini kepada presenter kita, sebelum tu pengerusi majlis akan ambil peranan. Kan, sebelum tu pengerusi majlis, ramai yang macam nak kenal pengerusi majlis ni. Kalau sekali lagi cikgu sebut, pastikan awak dengar dengan elok audio cikgu. Dulu saya kat Kedah, saya duduk Kedah. Dulu kat Kedah. Baru pindah Okey, pastikan kalau ada muzik sepatutnya ni bang. Lain kali cikgu cakap ni awak ada muzik sikit Cikgu lah nyanyi. Nanti kosong sangat cikgu rasa. Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, Labuan macam mana COVID sekarang Ada ke Labuan? PKPB juga Labuan Okey, semoga kita semua sihatlah. Dijauhi daripada perkara-perkara yang kita tak ingini. Yan Kedah. Yan Kedah pun ada. Yan Kedah PKP ke? Kedah dah keluar kan? Dah left group dah. Kedah dah left group. Ada sikit lagi lah yang belum left group kan? Okey. Pastikan sekali lagi cikgu sebut, kalau ada kawan-kawan Melaka dah habis PKPB tahniah Melaka dah habis PKPB. Bagus orang Melaka ni. Kalau ada kawan-kawan yang dalam kelas awak mesti ambil perniagaan juga, boleh sebarkan link kepada dia supaya dia juga dapat manfaat. InsyaAllah apa yang dia faham nanti bagi manfaat juga kepada kita. Kan? Kalau masuk dua orang yang faham, lebih baik berbanding seorang yang faham lah. Dari Sarawak pun ada. Macam mana line kat Sarawak, okey? Pastikan juga awak tak ada gangguan gangguan semasa proses seminar ini. Pastikan awak tak ada gangguan, maksudnya tidak ada lagi line okey. Kalau yang tak okey, pergi cari yang tempat okey sikit. Kalau perlu kat rumah, cikgu teknik jawab macam mana? Ya, cerita nanti macam mana untuk jawab peperiksaan. Bukan cikgu yang sampaikan nanti. Kita ada penceramah khusus yang kita bawakan pada hari ini yang sangat mahir dengan teknik dan silibus SPM. Okey, boleh ke? Okey. Awak datang MC sebenar. Kita kata tadi, kalau seorang dia tak apa lah. Kan? Jadi kena ada ramai. Berdua tu lebih baik. Kan? Sebab apa? Walaupun kami berdua, kami bukan presenter, bukan penceramah pada hari ini. Kita ada penceramah yang sangat hebat. Begitu muda. Muda bagi orang sepertinya. Okay. So, kita tampilkan dia. Sebab apa? Sebab dia mempunyai satu karakter yang begitu hebat. Betul. Jadi sementara masa masih ada lagi. Ada 5 minit lagi. 5 minit. Jadi boleh lagi sebar-sebarkan, ajak lagi kawan-kawan yang lain, sama ada melalui Facebook ke, melalui Instagram ke. Okey, bagi tahu. Telefon pun tak apa, WhatsApp pun tak apa. Panggil kawan lagi. Teruskan. Sangat rugi. Kalau kita je okey nanti, kenapa tak pakai Google Meet je kau? Kita tak pakai Google Meet sebab adalah sebab-sebab dia. Okey, antaranya bila kita guna platform ini, dia lebih lebih eksklusif, lebih internasional, lebih antarabangsa. Okey, yang ini lebih meluas yang kita gunakan. Sebab apa? Saya ingin share satu perkara. Okey, saya pernah juga berkursus, berbengkel dengan syarikat-syarikat besar-besar. Antaranya TM. Siapa tak kenal TM? Telekom Malaysia. Telekom Malaysia, saya berkursus dengan mereka pun mereka menggunakan Webex. Nampak tak? Begitu. Cuma mungkin dekat Malaysia ni dia kurang popular.
dekat Malaysia. Tapi dekat luar sana, dekat international sana, dia begitu popular. Dan sebab apa? Sebab salah satunya sebab dia stabil. Kan? Okey. Yang seterusnya dia juga untuk link kita ni kita boleh muatkan ramai pelajar. Kita perlukan betul. link yang ada boleh muat ramai pelajar. Kalau Mix tu maksima dia 100 pelajar tapi sambutan yang kita dapat lebih daripada itu, jadi kita memerlukan link yang lebih stabil. Kalau line internet awak okey, link ini sepatutnya lebih stabil berbanding dengan platform lain. Kita dah uji semua lah. Jadi kita pilih yang ini yang terbaik. Jadi kalau awak tengok sekarang, kalau 2 orang kan macam ni sekarang ni, ada 2 orang di skrin ini, lebih bermakna kan? Macam tu juga bila kita belajar. Kalau kita belajar ni, kalau ada kawan, kalau apa yang kita termiss nanti, barulah boleh kita rujuk pada kawan yang turut serta dalam seminar pada hari ini. Kalau tidak nanti, kalau kita benda yang kita miss, kita tak dapat rujuk pada siapa-siapa. Jadi boleh lagi ajak kawan, Cikgu Penso cakap, yang sebelah saya ni Cikgu Penso. Cikgu Penso cakap tadi, boleh ajak lagi kawan, sebarkan link ini supaya kita 5 minit lagi kita akan mula. Kita memerlukan penyertaan yang aktif daripada pelajar-pelajar semua. Okay, so jangan buat masa. Kita ada masa yang begitu mencemburui. Sedikit saja masa. Kita akan perhatikan nanti, kita akan belajar, kita akan cuba tengok apakah tips-tips yang akan dikongsikan oleh penceramah yang kita jemputkan khas. Ada yang tanya tadi ni live untuk apa? Live ini ialah untuk seminar teknik menjawab perniagaan. Yang akan disampaikan subjek perniagaan yang akan disampaikan oleh salah seorang daripada penceramah terkemuka di wilayah Persekutuan Selangor dan Selangor dan dikenali di Malaysia sebenarnya. Salah seorang yang bertanggungjawab dan menulis rujukan bagi semua orang cikgu. Okey. Kita rasa kita dah cukup untuk adakah penceramah kita dah bersedia? Kita tengok ni. Nampaknya penceramah kita bersemangat tak sabar-sabar untuk berkongsi dengan anda semua. Pastikan anda bersedia dengan alat tulis, dengan telinga yang sesuai. Okey, kalau ada mendengar dengan menggunakan earphone ataupun menggunakan apa-apa alat sekalipun, pastikan ia berfungsi dengan baik. Okey, yang ready komen ready dulu. Cikgu nak tengok komen ready dulu kejap. Yang ready komen ready. Sebelum cikgu jemput, ready. Oh, semua dah ready dah. Semua dah ready. Amira, ready. Nampaknya. Okey, go. Okey. Dan seterusnya kita jemput dan mempersilakan. Perkenalkan sikit cikgu. Cikgu Solahuddin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih cikgu-cikgu Fenso dan cikgu Azam selaku pengacara majlis pada petang ini. Okey. Anak murid, anak didik, kalau ada cikgu-cikgu yang dihormati, yang saya kasihi, okey. Sebelum kita pergi, sebenarnya saya nak maklum ada sikit perubahan dari segi presenter atau orang yang nak present hari ini. Sepatutnya adalah Cikgu Azura. Tapi Cikgu Azura, projek ni memang saya dengan Cikgu Azura lah. Sepatutnya Cikgu Azura present, saya menjadi orang yang menguruskan slide ataupun sebagai co-host lah, sebagai pembantu dia lah. Tapi oleh kerana Cikgu Azura awarded tengah hari ini, daripada pagi tadi lah, tengah hari sampai tengah hari tadi, dia pun maklum dia tak dapat nak ni. Jadi saya pada awalnya nak cancel dah ni. Nak cancel dah kelas, nak beritahu dalam grup, nak beritahu lah. Tapi oleh kerana benda ini satu Malaysia, mungkin kalau saya cancel, maka ia tak sampailah matlamat. Okey, untuk kita buat seminar secara percuma. Dan untuk makluman hadirin hadirat, tuan-puan, anak-anak, kita ada satu grup yang menempatkan lebih kurang 3,000 lebih murid satu Malaysia yang ambil perniagaan. Dan dalam grup itu juga ada cikgu lah, saya rasa lebih kurang ratusan juga cikgu lah. Okey, sepatutnya benda ini disebarkan. Dan kenapa kita perlu adakan seminar teknik menjawab? Sebelum saya pergi, okey, mohon pembantu, asisten saya Hana untuk tekan slide. Okey. So kamu boleh dapat slide. Okey. Boleh? Nampak? Okey.
kita jawab peperiksaan SPM mata pelajaran perniagaan bersama Cikgu Salahuddin. Sepatutnya slide ni adalah slide Cikgu Nur Azura. Tapi oleh kerana Cikgu Azura tak boleh, maka saya ambil alih lah. Tapi macam mana pun, Cikgu Azura adalah saya punya anak didik. Saya punya, kita panggil apa macam menti saya lah, saya didik dia daripada seorang cikgu biasa, sekarang sampailah dia menjadi guru sumber. Okay? Dan saya orang yang terlibat dalam perniagaan ini. Kalau cikgu-cikgu yang join kelas ini, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada DSKP. Di belakang DSKP akan ada nama Muhammad Salahuddin bin Harun dari SMK Seri Bintang Selatan, Taman Semelin. Itu nama saya. Saya salah seorang panel yang terlibat dalam pembikinan, penggubalan DSKP perniagaan. Walaupun pada asalnya orang komplain, satu Malaysia komplain, perniagaan ni susah lah dan sebagainya. Ya, kerana ia merupakan satu subjek yang baru. Dia bukannya subjek perdagangan yang diperbaiki ataupun dipermudah. Okey? Boleh? Now kita nak pergi kepada bagus. Terima kasih Hana, tak salah saya Hana, okey, untuk menguruskan slide. Okey. Yang pertama, untuk lulus SPM, kita ada sejam Kita ada sejam. 30 minit yang pertama saya akan bercerita, kemudian saya akan break untuk sesi rehat saya dan juga sesi rehat kamu semualah. Kemudian saya akan sambung lagi, okey, lagi setengah jam. Kemudian kita akan ada satu lagi. Okey, yang ini kita panggil dia untuk hari ini, kita panggil dia free seminar. Okey, free seminar. Okey, free seminar ni saya akan adakan dalam dua sesi. Sesi satu, sesi dua. Sesi satu hari ini 21 hari bulan 11. Sesi 2, 26 hari bulan 11. Kemudian, selepas free seminar, kita ada seminar yang dibayar, yang kena bayar. Kita panggil dia, saya nak tulis besar-besar sikit, SOSA. Ini susah. SOSA adalah seminar online score A. Okey? Bagi free seminar ini ditaja oleh akademi. Oleh akademi FJ. Manakala SOSA, okey, dijalankan oleh akademi, tapi yang ni kena bayar. Sebab dia ada berapa puluh subjek. Nanti kan ada promo berkaitan dia. Okey, sebelum tu, saya mohon padam. Okey, now kita nak pergi kepada subjek perniagaan. Okey, subjek perniagaan kita 3766. Okey, kalau kita ada satu, maknanya paper 1, kita ada paper 2 dan kita ada paper 3. Okay, so paper 3. Paper 3, saya harap semua sekolah dah buat. Sepatutnya dah boleh siap. Markah kena key in last 31 hari bulan 12. Ini di peringkat jabatan. Okay, maknanya kamu dah sepatutnya dah buat. Kalau siapa yang tak buat, memang tak bolehlah nak membantu. Okay, dah siap Nur Akilah binti Zaidi. Nur Akilah binti Zaidi kata dah siap. Okay, dah hantar, bagus Sufiah Hidayah. Okay. Saya nak cerita dekat sini sebelum saya pergi kepada next slide, sebelum saya pergi kepada next slide, saya nak cerita kepentingan 3766/1, 3766/2, 3766/3. Okey. 3766/1 dia ada 20 markah. Okey? Boleh? 3766/2 dia ada 60 markah. 3766/3 dia ada 20 markah. Boleh? Okey, saya harap kamu jelas. Okey. Soalan saya. Kertas 4. Ada kertas 4 ada. 3766/4 ada. Ini untuk calon persendirian. Kalau siapa yang calon persendirian dia kena ambil paper 4. Okey? Ada kertas 4. Boleh? Calon persendirian. Kalau calon sekolah biasanya setakat ini sahaja. Calon persendirian dia punya 3766 sebab saya pernah menguruskan calon persendirian. Okey. Cerita dia ialah, boleh tak kamu beritahu? Okey. Daniel Darwis, okey, boleh tak siapa yang ada dalam live bersama saya ni tolong maklumkan agak-agak berapakah markah lulus perniagaan? Okey, kamu maklum. Kamu tahulah cikgu beritahu ke atau kat sekolah ke kamu dengar-dengar ke. Okey. Saya tak nak beritahu saya terlibat dengan lembaga. Okey. Tanush Rajin 35, Nrintan 40, Mazida, Alia Kamila Zulaika 40, Bella 40, Kuaina 40 markah ke atas, Adina Faltin Bakir 40.
Hai Tenus AK40, Sufiah, Lee 60, Bigness. Okey, nampaknya kamu dah makin mahir menggunakan chatting. Okey, 40. Okey, kamu katakan 40. 40 adalah standard untuk SAPS. SAPS bermaksud Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah. Okey, ini projek NKRA. Kita nak tahu markah sekolah. Okey. Di SPM, the real SPM, Haris kata beberapa aja. Okey, the real SPM ini saya beritahu. Daniel Darwis, Ampere 25. Okey, saya beritahu siap-siap Ini saya dah buat eksperimen. Budak SPM saya di sekolah SMK Seri Pantai tahun lepas. Okey. Budak tu biasa sahaja, biasa-biasa sahaja. Markah biasa dapat dalam 40, 45 hingga 50. The real SPM, nama budak ni saya beritahu lah, nama dia Firdaus. Okey, bagi tu saya ada message dengan dia, WhatsApp dengan dia. Sembang-sembang dia sambung belajar kat mana, dia sekarang dekat Kedah. Okey, budak ni biasanya 45 hingga 50 sahaja. The real SPM, Firdaus ini dapat B. Ini SPM 2019. Firdaus ni dapat B. Sedangkan semasa dia periksa sekolah, dia biasa dapat 45 hingga 50 sahaja. Tak pernah capai 60. Okey, boleh jelas? Okey, sekarang kita nak tengok syarat lulus ni Okey, so sekarang 45 hingga 30, 45 hingga 50 dan saya dimaklumkan oleh pihak lembaga. Saya terlibat dengan pemeriksaan. Okey, so kita sini harap rahsialah. Okey. The real SPM, markah sebenar adalah antara 27 sehingga 30 sahaja. Boleh? Faham tak ni? Dengar tak ni? Tolong respon. Dengar tak? 27 hingga 30. Okey. Maknanya, kalaulah kamu jawab kertas 3. Saya ulang. Kamu jawab kertas 3. Kamu dah dapat paling tinggi Firdaus ni. Firdaus, budak sekolah saya ni tahun lepas dia dapat kertas 3 dia 18.5. Okey, kertas 3 dia dapat 18.5. Kemudian, the real SPM dia dapat B. Maknanya, Firdaus ni hanya perlukan lebih kurang dalam 40, 35 hingga 40 markah daripada SPM. Okey, 35. Daripada kertas 1 dengan kertas 2. Okey, tapi kertas 2 akan menyumbangkan markah yang paling tinggi. Kertas 1 menyumbangkan 20 markah. Maknanya kalau kamu kertas 1 ni ada 40 soalan. Kalau kamu jawab 20 betul, maka kamu akan dapat 10 markah. So kalau Firdaus ni, cerita dia SPM 2019, Firdaus dia dapat 20 objektif, maka dia dah dapat 10. Dia dapat 10, dia akan campur dengan 18, Firdaus dah dapat 28.5. Tanpa menduduki, tanpa jawab, dia kena duduk Dia wajib ambil 3 paper ni. Tanpa dia jawab kertas 2, Firdaus dah lulus SPM. Okey, faham? Tolong respon sama ada faham atau tak? Okey, faham Maknanya kertas 1, kertas 2, kertas 3. Betapa pentingnya kertas 3. Sebab tu cikgu dekat sekolah beria-ria, marah, terjerit-jerit, panggil pengetur, marah kamu supaya siapkan kertas 3. Kenapa? Nak bagi kamu lulus. Itu kisah dia. Okey, anak didik yang saya kasihi. Faham? Okey, so kamu dah dapat 20, kamu dah dapat 10. Sekarang kita nak pergi pada hari ini, kita nak fokus kepada kertas 2. Okey? Kat bawah tu tulis jika tidak kamu tak hadir salah satu paper. Paper 1, paper 2, paper 3. Kamu kena buat paper 3, kena hadir lagi 2 paper baru kamu akan dapat grade. Kamu tak buat atau tak hadir salah satu. Okey? Kamu kena kamu tak akan dapat result kat sini, kamu akan dapat T. Okey, tadi ada kawan tanya, kalau skrin kecil. Skrin tu bukan kecil, sebenarnya kamu boleh tap dekat kamu punya handphone. Okey, double tap. Ariana, bagus. Rintan. Cikgu, mau dapat A berapa? Jisheng, nanti saya cerita. Saya akan sambung dalam SOSA. Jisheng, kita ada SOSA. Ingat, SOSA, kita ada seminar online score A. Itu yang paling besar seminar kita. Kita ada 3 siri seminar ni. Okey, kita ada percuma 2 dan kita ada 1. Yang seminar sebenar lah. Okey, boleh? Next. Macam mana nak join SOSA? Soalan yang bagus. Okey, nak join SOSA, nanti boleh PM ikut cawangan masing-masing.
Sorry, pen jatuh. Okay, nak join SOSA nanti boleh. Maksud saya adalah kena tekan kat cikgu tu. Okay, dan tekan saya kesian, tertekan, guru tertekan PKPB. Okay, untuk join SOSA, ya kena bayar sebab kita cari cikgu-cikgu yang berpengalaman dan kita sebenarnya semua ni kita bayar tau. Kita set up untuk studio, kita set up untuk link. Berapa cikgu nanti. Yang tu saya tak nak cerita lagi. Berapa bayar tu nanti. Sabar, nanti boleh PM, boleh tanya kamu dapat link daripada mana, kamu dapat ni daripada mana, kamu boleh tanya orang-orang yang bertanggungjawab. Nanti saya akan terangkan kemudian. Atau cikgu-cikgu kamu akan terangkan kemudian. Okay, kamu dapat link tu daripada mana? So daripada situ kamu boleh tanya. Okay, next. Hana, kita pergi kepada next slide. Okay. Okay, ini yang saya cerita tadi. Kertas 1, 20, kertas 2, 60, kertas 3, 20 markah. Okay, next Hana. Okay, sekarang hari ni kita nak fokus kertas 2. Kita nak fokus dekat kertas 2. Okay, boleh? Dapat? Tolong besarkan, kamu boleh tap dekat kamu punya handphone tu, boleh besarkan dia punya, ataupun dekat laptop, kamu klik, double klik dia akan besar. Okay, so sekarang kita nak fokus kepada, saya salah typo tu kan, kertas 2 tu bukan kertas 2, 3766/2. Okay, bentuk soalan, tengok. Dia berbeza daripada perdagangan yang lama. Perdagangan yang lama, kita tak ada 3 section macam ni, 3 bahagian. Now kita ada bahagian A. Okay, so ini faham Jawab soalan ini, dapat ini, jawab soalan ini, dapat ini. Sekarang kita nak pergi kepada lulus sahaja. Yang nak skor A, sekejap lagi saya tunjuk. Sebab tu kita akan masuk dalam, okay, seminar online skor A. Sekarang kita nak pergi kepada yang nak lulus sahaja dulu. Okay. Next. Okay, sekarang tengok. Belum. Batal balik. Okay, thank you. Okay. Okay, tengok. Bahagian A, kita ada 50 markah, kita ada 6 soalan, pilih 5 soalan. Okay, tahu cikgu semua tahu. Okay, betul. Kita ada 30 markah, 3 soalan, pilih 2 soalan. Bahagian C, 1 soalan wajib dijawab. Okay, cadangan untuk masa menjawab 60 minit. Okay, saya nak tengok jawab. Okay, kenapa saya nak cerita dekat kamu? Tadi katakanlah kertas 1. Kertas 3. Kertas 3 murid ni dapat 18. Kertas 1. Kertas 1 katakanlah dia dapat 30/40. Darab dengan 20. Okey, 30, 20, 34 dia dapat 12. Betul tak? 30, 12. Okey. Berapa ni? 15. Betul? Dia dapat 15. 20 bagi 4, 20, 24, 5, 3. Okey, betul 15. Dia akan dapat 15. Okey. Katakanlah seorang murid ni, A, Adriana, contohlah Adriana. Tadi nampak nama Adriana. Sorry Adriana, saya panggil nama awak. Okey. Adriana dia dapat kertas 3, dia dapat 18. Kertas 1 dia dapat 15. Adriana dah ada 33. Dah lulus ke belum? SPM, tolong chat. Dah lulus ke belum? Cikgu, ya, Adriana Patricia. Dah lulus ke belum? Daniel, dah. Okey, confirm. Kamu jawab kertas 3, kamu jawab kertas 1 macam ini punya result dan kamu datang. Hanya datang tambah tidur. Kamu tidur, kamu dah lulus. Saya berani potong jari, confirm. Ni geram ni. Kadang-kadang anak-anak murid saya tak faham. Anak murid saya sendirilah. Kadang-kadang anak-anak murid orang lain pun tak faham. Cikgu, macam mana nak lulus? No. Senang. Kertas 3 confirm kamu buat 18. Kertas 1 kamu jawab 20. Kalau kamu jawab 20 pun, 20/40 maknanya dapat 10. 18, 28. 28. Ya Allah, 28 dah lulus. Geramnya. Ya Allah. Tahu nak lulus. Kalau nak lulus. Now, kenapa ketawa semua? Super Hidayah pun ketawa. Padahal Super Hidayah ni dekat rumah baik. Sopan santun saya nampak. Daniel Darwis pun baik. Saya akan doakan Adriana Patricia. Jangan layan sangat chatting tu. Jangan layan sangat chatting tu. Dengar cakap saya ni. Okey, boleh? Boleh tak? Okey, now. Boleh. Kertas 1 18, kertas 3 18, kertas 1 20, so dapat dah 28. Okey. Sekarang kita nak skor. Saya nak ajar kat kamu nak skor macam mana daripada 28 ini. Kita pergi kepada 55 untuk dapat B SPM. Nampak tak? B SPM, saya berani jamin dalam 55
hingga 60 SPM. Ni SPM. 55 hingga 60. Mana daripada 28 macam mana nak pergi B. Okey, sebab yang skor A kita nak simpan untuk SOSA. Skor A seminar online skor A kita simpan untuk SOSA. Macam mana nak pergi A. Sekarang saya nak ajar kat kamu macam mana nak pergi B sahaja dulu. Okey, nak pergi B sahaja dulu. Okey. Next. Okey. Ini kalau kamu datang dan tidur. Kalau kamu datang dan tidur, kamu dapat 28. Sekarang kamu datang dan kamu tak tidur. Tak tidur pula, datang dan tak tidur. Kamu jawab hanya bahagian A. Bahagian A ada 50 markah. 50 markah. Okey, ni bahagian A. Bahagian A ada 50 markah. Daripada markah orang Penang, orang Kedah, saya seorang Kedah Orang Kedah dia panggil markah. Siapa orang Kedah sini? Markah. Dah tu dia kat Penang kan Pak Mai kan. Okey. Kalau bahagian A kamu dapat 50 markah. Adriana Patricia orang Penang, kau orang Kedah, awak tak abang Mai. Hometown saya dekat Kedah, Madu Shankar. Okey, saya pun orang Kedah. Saya orang Sik Kedah, Ain saya orang Kedah. Okey, tak apa sampai ni. Okey, dengar. Bahagian A kamu dapat ada 50 markah. Bahagian A ada 6 soalan. Jadi kamu nampak kan? Kamu tahu ni, kamu dah jawab cubaan baru ni. Ada 6 soalan. Ada 50 markah. Satu soalan ada 10. Sampai 10 ada sampai habis lah ada 50. Kalau kamu jawab bahagian A ni betul semua, kamu akan dapat 50. 50 darab dengan 60%. Kertas 2, kertas 2 dia ada 60% markah. 60 markah, 60, 50, kamu akan dapat 30. 30 tambah 58 dengan full mark di bahagian A sahaja. Kamu sudah ada 28. Kamu dah dapat 58. 58 saya confirm kamu dah B. Boleh? Boleh faham? Clear? Saya ulang lagi sekali. Perlu saya ulang tak? Kalau perlu, kalau padi, katakanlah padi. Tidaklah saya tertampi-tampi. Kalau sudi, katakanlah sudi. Tidaklah saya ternanti-nanti. Okey? Kalau aku tahu hujan tak jadi, tidaklah aku turun ke bendang. Kalau aku tahu anak-anak semua tak sudi, tidaklah aku datang bertandang. Cewah. Itu pantun. Okey, tanpa kita sedar, kita dekat 20 minit lebih dah. Boleh? Okey, saya ulang lagi sekali. Boleh? Saya ulang lagi sekali. Tadi saya cakap 58 tu C. Itu adalah SAPS. SAPS adalah Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah. Okey, cikgu memang pandai berpantun. Dulu menang pantun kat sekolah dulu. Saya sekolah dulu dekat sekolah Sultan Muhammad Jiwa Sungai Petani. Okey, Sultan Muhammad Jiwa orang Kedah. Okey, itu SAPS 58C. 58B, 58 the real SPM ini SAPS yang kita tadi dia bukan lembaga, dia adalah NKRA. Okey? Okey? NKRA yang buat SAPS ni dia beritahu markah macam ni. Dia standard satu Malaysia. Now, dalam SPM, ingat, kamu nak ambil SPM, kamu kena tahu ciri-ciri rahsia budak SPM. Rahsia macam mana nak skor. Faham tak? Kalau kamu nak A, macam ni cara dia. Kalau nak B, macam ni cara dia. Kalau nak C, macam ni cara dia. Boleh faham tak? Sekarang, dengan saya beritahu, kertas 3 kamu dah siap. Kamu boleh tanya cikgu kamu, cikgu, agak-agak saya dapat berapa kertas 3? Kamu tak perlu tanya macam direct lah, cikgu saya dapat berapa. Cikgu memang tak nak beritahu sebab dia rahsia. Tapi agak-agak saya dapat berapa cikgu? Cikgu kata kamu dapat dalam 16, 18 kod. Kod. Okey, saya pakai kod hari ni. So kamu cakap je dengan cikgu, cikgu pun okey, kamu dah boleh set. Cikgu, kalau saya dapat 20, kamu dah ada 10. Cikgu, kertas 3 kalau saya datang saya tidur cikgu. Saya lulus tak? Tanya cikgu. Kalau saya datang saya tak tidur cikgu, saya jawab hanya bahagian A dan saya betul semua bahagian A, saya boleh dapat tak? Okey. Saya berani jamin cikgu kamu kata insya-Allah kamu akan lulus. Okey, silap-silap kamu jawab bahagian A sahaja. Boleh? Faham? Okey, sekarang tengok kepada slide. Okey, sekarang tengok kepada slide. Bahagian A kamu periksa total adalah 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit ni sebenarnya kalau start kereta, kalau macam saya punya kawan saya, bos saya lah dekat Akademi FJ ni, dia start kereta, dia pakai Velfire baru,
Dia start, boom. Berjalan 2 jam suku dia boleh sampai Ipoh. Itu kisah dia. Maknanya, tapi ada budak-budak kadang tak faham. 2 jam suku tu pada dia terlalu lama. Dia nak tidur. Okay, Adina Batrisha dia nak tanya apa? Cikgu panggil saya cikgu kenapa? Okay. So, bahagian C wajib jawab sabar. Kita belum pergi. Itu bahagian yang cemerlang, Adriana. Ingat, yang cemerlang ni kita akan simpan di SOSA nanti. Sekarang kita nak pergi kepada, kita ada 3 slot ni. Kita ada 1, kita ada 2. Oh, semangat, sabar. Jangan semangat dan semangat sangat. Okay, jangan semangat, sabar. Okay. So, bawa bertendang. Allahumma suka hidayah. Okay, so kita ada 3 sesi. Now kita nak pergi macam mana, saya nak fokus macam mana nak lulus je. Faham? Nak lulus, lepas tu barulah kita pergi kepada macam mana nak skor A, nak skor B. Dan kita simpan last adalah untuk skor A. Boleh? Okay, tengok balik. Slide. Okay, 60 minit. Kita ada satu soalan. Kita ada 5 soalan, kamu kena peruntukkan masa lebih kurang 60 minit, lebih kurang sejam. Kita ada 6 soalan. Okey, tips dia ialah, ada setengah orang jawab, baca dulu semua soalan. Saya, sepanjang saya belajar, saya note. Kamu tolong tulis benda ni. Tolong tulis. Okey, kamu tolong tulis. Benda ni sebenarnya, tips dia, kalau saya tak akan baca dulu semua soalan. Saya akan review dulu semua soalan, saya akan pilih yang mana saya suka jawab. Contohnya, saya suka tajuk pengangguran. Saya suka tajuk SWOT. Saya suka tajuk SMART, SMART. Saya suka tajuk milikan, perniagaan. Okey? Dia beza. Kita suka dengan kita kena buat. Kalau kita suka, macam ni kamu suka untuk masuk kelas online ini, kamu akan rasa macam puas. Macam saya lah, bila Cikgu Azura tak boleh, Cikgu Azura cakap, Cik Solah, saya tak boleh nak ni, saya tak sihat. Dia call saya tengah jadi mesej saya. Saya kata, no, tak apa Azura. Saya sebenarnya nak cancel dah kelas ni. Tapi oleh kerana saya suka, saya cintakan subjek perniagaan saya ini, maka saya ambil peluang ini. Faham Sepatutnya Cikgu Azura. Okey, tak apa, tengok. Satu soalan. Kejap, saya nak padam sekejap. Okey, kita tak pergi buat soalan lagi Okey, satu soalan. Kita ada 5 soalan. Satu soalan kamu peruntukkan, dia ada 10 markah. Dia ada 10 markah pula. Kita ada 10 markah. Kamu peruntukkan sehingga 12 minit. Biasanya bahagian A ni, okey, bahagian A ni dia akan ada 1A, 1B, 1C. Macam tu. Biasanya paling banyak B dan C lah. Paling sikit 1A, 1B. Biasanya markah dia sikit-sikit. 3, 4. Macam tu. Boleh? Biasanya. Markah dia mungkin 2, 4, 2. Mungkin 2, 4, 4. 2, 4, 2 tadi. 2, 4, 4. Okey? Ataupun 2, 2, 6. Contoh. Boleh? Boleh tak? Okey? Semua nampak clear So markah dia maknanya kamu ada 12 minit untuk siapkan. Dan biasanya bahagian A ni dia lebih kepada nanti kita tengok kata kunci, kita tengok kata kunci dia, dia lebih kepada macam uraikan, nyatakan, senaraikan, jelaskan, yang pendek 4 markah. Huraikan yang pendek 4 markah. Faham? Dia tak berikan markah paling tinggi yang saya pernah jumpa dalam latihan negeri-negeri lain atau latihan yang pernah saya buat dengan anak murid saya, markah paling tinggi dalam 6 dan 4. Okey? So tengok bahagian B. Bahagian B ada 36 minit. Bahagian B ni dia ada 15 markah. Dia ada 2 soalan, dia ada 3 soalan. Ini bahagian A Okey? Bahagian B susah benar. Okey, bahagian B dia ada 3 soalan. Kamu kena pilih 2. Markah dia adalah 15. Sekejap dulu. 15. Kamu pilih. Okey, markah dia makin tinggi. Dan bahagian C ada 1 soalan. 1 yang wajib, markah dia 20. Itu kisah dia. Boleh? Okey. Pukul 5 sekarang. Ada apa-apa soalan nak tanya dulu sebelum kita pergi pada next slide? Okey, pergi pada next slide please. Hana.
Okey, format kertas 2. Tadi dah ada. Boleh next. Okey. Kamu nampak kan? Tips and trick. Saya tak ada phone. Okey, tips and trick. KKM. KKM. Macam ni lah. KKM. Okey, kenapa KKM sekarang ni sangat popular? Kenapa KKM ni sangat popular? Dia punya pengarah pun sangat popular sekarang ni. Pengarah kesihatan. Kenapa sangat popular? Cuba cek sikit kenapa sangat popular. COVID-19, bagus. COVID-19. Lagi? Itulah sedih juga COVID ni agak-agak bila ia akan berakhir. Okey, isu semasa lagi corona, COVID-19. Okey, bagus. Okey, sekarang kenapa kita guna KKM? Jangan kita bersifat negatif. KKM. Sebenarnya KKM Kementerian Kesihatan Malaysia. No, tak ada kena-mengena dengan Kementerian Kesihatan. Cuma kita ambil sempena nak jawab periksa. KKM ialah next. Okey. KKM ialah kamu bila nak dapat soalan kertas 2, kamu kena tahu kata kunci. Yang kedua, kamu kena tahu kata tugas. Dan kamu kena tengok markah. Okey, sebelum pergi kepada kata kunci tugas ni, cikgu suruh jawab kertas 2 ini, kertas 2. Sekarang kita nak pergi kertas 2 kan? Kertas 1 nanti kita sedia satu slot lain. Okey. Kertas 1 pun saya dah share banyak negeri-negeri lain dalam grup WhatsApp dan grup Telegram saya. Okey. Dalam kertas 2 ni, okey, cikgu suruh tulis jawapan dalam bentuk apa? Point form ke, essay form ke? Tolong cek. Point form, Nur Akilah binti Zaidi. Essay, point form. Point, essay. Point, Angeline. Hai, Tanush Rajin, essay. Amira, point. Okay, lagi point, Cik Jishing. Okay, Fadli Nurintan, point. Lagi, Danish, point, and essay, point. Ku Aina, point. Siti Imran Azmi, point. Okay, terima kasih. Boleh? Okay, Ahmad Bushra, point. Okay, next. Okay, dia tak ada isu. Kamu nak tulis by point form or essay form. Okay, by essay form atau point form, sebagai orang yang berpengalaman menanda tak ada isu. Terserah. Dia tak macam subjek-subjek lain. Boleh? Kalau subjek-subjek lain, saya difahamkan macam sejarah, kamu kena buat essay form. Kalau kamu buat dalam point form, BM dah tentu. Bila karangan, kena tulis essay lah. Okay, tapi untuk subjek perniagaan, ini tips dengar. Tips. SPM, boleh point form. Dan juga boleh dalam essay form. Ada pelajar yang cerdik, yang pandai sikit. Saya suka, bila saya tulis dalam point form tu, dia kata idea dia terhad. Okay, you go for essay form. Ada murid dia kata, cikgu, saya suka point form. Boleh pergi. Madu Syamkar, dia tanya tadi, boleh tak buat dalam bentuk jadual? Boleh. Ada soalan-soalan tertentu yang boleh buat dalam bentuk jadual. Nanti saya akan share. Okay, bila sampai masa dia lagi. Masa dia kejap lagi. Okay, boleh? Boleh tak? Semua clear? Okay. So, yang pertama, bila kita dapat soalan, kita nak tengok apakah kata kunci. Kata kunci. Okay. Next. Kata tugas dan juga markah. Okay, next slide. Okay. Berikut saya senaraikan. Okay. Panduan menggunakan kata tugas kertas 2 mata pelajaran perniagaan SPM 376622. Okay. Kamu nanti sekiranya berada dalam grup saya akan share slide ni. Kalau tak ada dalam grup saya, boleh ambil nombor saya. Ambil sekarang senang. 013, banyak sangat nombor. Girlfriend banyak. 013, jangan lari dulu. Okay, 013 6357 117. Ni untuk tujuan slide bukan tujuan sosa apa semua, tujuan slide. Kalau tak ada dalam grup lah, ataupun boleh minta daripada kamu punya manager ataupun kamu punya cikgu-cikgu yang bagi maklumat ni dekat kamu. Okey, soalan sekarang. Cikgu nak know, dah cakap dah jadi nak know. Okey, sebelum pergi kepada ni, kamu kita duduk cerita pasal point form. Ulang balik. Ulang balik. Ulang balik. 013, 014, tekan-tekan tak dapat. Okey, 013 63 57 117. Okey. Boleh. Nombor saya ada dalam grup. Kalau kamu ada dalam grup perniagaan satu Malaysia tu ada dalam tu. Boleh.
Okay, 6357 tu nombor tu cantik tu. Siapa nak tikam nombor ekor, astagfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Okay, sekarang kita nak cerita pasal essay form. Essay form. Point form. Point form. Dan satu lagi, short form. Soalannya, boleh tak kamu tulis secara short form? Cikgu, saya biasa WhatsApp saya guna short form. Boleh ke tak boleh? Bolehkah boleh datang ke rumahku? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Short form ni. Hello, tolong chat boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Ada cakap boleh tadi. Boleh? Okey, tak boleh. Tak boleh? Okey, boleh ke tak boleh? Okey, saya cerita Sometimes dalam SPM, ni saya cerita pengalaman. Ni cerita pengalaman saya menanda subjek perdagangan dulu. Ya, subjek perdagangan dulu. Okey, ada seorang murid ni dari Sabah. Ni saya bukan nak kutuk orang Sabah apa tak. Semua saya nak beritahu bagaimana budak Sabah ini dapat markah. Soalan dia tanya macam ni. Apakah peranan promosi? Peranan promosi. Okey, ni saya close sikit tajuk lah. Saya nak cerita pasal point form tadi. Peranan promosi. So, budak ni daripada negeri Sabah ni, dia tulis jawapan dia apa tau? Menarik. menarik customer. Sabah, orang Sabah ada tak? Tak Sabah sini. Ada Sabah tak? Okey, orang Sabah. Menarik customer. Okey, agak-agak dapat markah tak? Ain kau tahu Ain pelanggan. Ya, Madu Shankar. Madu Shankar ni sekolah Batu Muda ke? Okey. Yes, send my regard to your mom. Okey. Dapat kalau penanda rasa Shankara, cikgu. Okey, Shankara. Okey, Madu Shankara. Okey. Next. Menarik customer. Dapat markah tak? The real SPM. Jawab tak? Dapat tak? Cepatlah. Tak dapat. Ain kata tak dapat. Ain Tanus Rajis kejamnya. Fatin Balkis bagus. Dapat Sumayah. Tak. Madu Shankar cakap tak dapat. Lagi terpulang kepada penyemak. Penyemak ke penyemak? Alia Kamila. Okey, tak. Imran Azmi tak. Tak dapat. Okey, saya yang menanda kertas ni pada masa tu saya berujuk kepada saya punya bos. Nama saya Kak Tun. Puan Zaitun, dia orang hebat lah. Puan Zaitun, Kak Tun, kalau anak murid saya punya student saya jawab macam ni, dapat tak SPM? Bagi 1 markah murid ni dapat. Dengar, murid ni dapat 1 markah. Sebenarnya dia maksudkan adalah menarik customer. Okey? Pelanggan. Tadi Madu Shankara cakap kata pelanggan. Faham tak? Mungkin istilah di kawasan kampung dia, kita tak panggil customer. Kita tak panggil pelanggan. Menarik pelanggan. Kita pun cakap macam biasa. Customer. Okey, memang peranan promosi adalah menarik pelanggan. So, itu dalam bahasa kampung dia. The real SPM, budak ini dapat 1 markah. Customer datang. Okey? Boleh? Kenapa dia dapat 1 markah? Pemeriksa, ingat pemeriksa ini adalah manusia biasa. Kita bila menanda SPM, kita akan sentiasa ingat, ini adalah masa depan anak murid. Faham? Contohnya kalau saya menanda, saya akan, Allah ini katakanlah budak ni gagal. Macam mana dia nak jadi apa nanti masa depan? Faham tak? Okay? So dia akan datang. Kalau aku tak bagi 1 markah, dengan 1 markah ni mungkin dia lulus. Kita nak tengok lulus dia dulu. Mungkin dia lulus, mungkin dengan 1 markah ni dia boleh dapat C, dia boleh dapat B. Faham? Seboleh-bolehnya bila nanti dekat SPM nanti, doa pagi-pagi dekat sekolah tu, pesan dekat cikgu. Cikgu tolong tambah ayat ini. Sekolah saya, SPM saya, setiap kali saya bersekolah, saya di sekolah, saya akan pesan dekat cikgu-cikgu saya, tolong masukkan dalam doa pagi-pagi itu ialah, Ya Allah, ya Tuhanku, kau bukakanlah pintu hati pemeriksa-pemeriksa kertas kami. Jadikanlah mereka orang yang lembut hati untuk menerima semua jawapan kami dan memberi dengan markah yang selayaknya dengan keupayaan kami. Faham tak? Kita kena masukkan, kita kena sentiasa berdoa. Kertas kamu, periksa SPM, macam mana cikgu kalau dapat pemeriksa? Selalunya pemeriksa ni orang yang baik hati. Sebab tu, the real SPM, tulislah sebanyak mana pun. Pemeriksa tu akan cari. Kertas 3, cikgu sendiri. Nak sekarang kita bercerita pasal kertas 2 ni. Okey, kertas 2. Faham tak? Kamu, saya duduk di Kedah. Saya pernah dapat budak daripada Sabah, dapat kertas daripada Johor, dapat daripada Penang, dapat kertas daripada Kedah. Selangor saya tak nak dapat, selalu dia pergi jauh-jauh. Saya masa saya periksa dulu, memeriksa. Faham
Okey, so sentiasalah berdoa. Okey, ini cerita dia. Sekarang soalan dia point form. Boleh tak? Point form. Contohnya budak tertulis yang YG. YG biasa kita yang kan. Yang kau amat ku cinta. BGMN. Bagaimana harus kita meneruskan. Okey, itu lagu SST. Sesuatu yang tak disangka. Contoh. Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Boleh kabut? Boleh ke Ahmad Bushra? Tak boleh. Boleh tak digalakkan. Lagi apa lagi yang kamu guna? Aku. Aku ingin menjadi aku. Aku ingin menjadi sesuatu. Mungkin bisa kau rindu. Contoh. Aku. Boleh ke tak? Contoh. Cepat. Kamu tahu tak? Dalam SPM, bukan dalam SPM, dalam pembelajaran adik-adik kamu sekarang, adik-adik kamu, dia tak boleh membaca perkataan ini. Dia hanya kenal PE jadi per. Contohnya macam bola. Bola, adik kamu dia tak kenal B-O-B-O-L-A. Dia kenal B-O bunyi dia. Fonik secara dengar. Bo. L-A-La. Bola. Faham? Okay. Kalau kamu tulis dia akan baca bela. Kalau kamu tulis dia YG. Y dia akan bunyi G dia akan bunyi G. YG G. Kalau kamu tulis bagaimana dia akan jadi SST faham? So adik kamu lah. Tapi the real SPM kita terima kataan-kataan yang kita biasa jumpa. Macam contoh. Contoh kita terima. Seperti. Kau seperti. Seperti. Sesuatu kita terima. Bagaimana? BGMN bagaimana. Tapi jangan jadikan dia amalan. Kalau setiap kali kamu duk guna ini, maka dia tak tolak. Cikgu tu buat tak faham. Okey, biasanya cikgu tu cuba faham. Ya, serius cikgu, serius. Kita terima. Pemeriksa tu pun dia manusia macam kamu. Dia tahu kadang-kadang kamu dah terdesak ni kadang-kadang dah dekat dengan SPM ni. Kamu tulis masa dah tinggal 30 minit untuk jawab soalan last. Kamu akan tulis. Perkataan apa kamu akan tulis dia. Masa tu dia akan terima. Faham? Sebab tu kita kena sentiasa berdoa dapat pemeriksa yang baik. Kalau kamu dapat pemeriksa yang jahat ataupun yang ganas, saya minta maaf lah. Tapi biasanya orang yang dilantik oleh lembaga ni, pemeriksa ni mereka-mereka yang sabar. Cikgu-cikgu ni okey, nak menanda kerenah dengan soalan, ketak sisa, tulisan dan sebagainya. Okey, boleh. Sekarang kita pergi kepada, kita dah habis point form, short form, saya dah cerita. Okey, essay form, kamu boleh tulis. Essay form boleh, point form boleh. Point form boleh, tapi tidak digalakkan. Cuba elakkan. Janganlah guna bahasa-bahasa yang terkini sekarang ni. Faham tak? Okey? Boleh? Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Saya harapnya saya boleh siapkan satu soalan ni lah. Saya harap saya boleh siap satu soalan bersama kamu. Okey? Kemudian, okey, sekarang kita pergi kepada nyatakan, senaraikan. Nampak? Bila kita tulis, bila soalan itu ada nyatakan, senaraikan, kamu hanya beri fakta. Fakta. Dalam SPM memang dia akan tulis fakta. Dia akan tulis huraian. Kalau fakta tu ada 3, dia akan tulis fakta 1, fakta 2, fakta 3. Faham? Ini adalah standard pemarkahan, peraturan pemarkahan. Kalau dia ada huraian, huraian 1, huraian 1, huraian 2. Kalau huraian tu ada banyak, dia akan ada huraian 1A, huraian 1B. Macam tu. Okey, kalau dia ada huraian 2A, dia ada huraian 2B. Huraian 2B ni kadang-kadang dia boleh menjadi contoh. Okey? Dalam SPM ada. Dia akan tulis terima mana-mana. Macam tu. Dia ada terima mana-mana. Okey? So sekarang kamu kena tahu. Tengok. Nyatakan, senaraikan, berikan. Kalau kamu ada masa, kamu tak nak slide, kamu boleh tulis. Jelaskan. Mesti ada huraian. Jelaskan ni bersama dengan huraian. Ada terangkan. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey? Ada fakta. Okey? Ada huraian, ada contoh. Huraikan fakta, huraian dan contoh. Kalau terangkan fakta, huraian atau contoh. Mengapakah? Kena berikan sebab. Bagaimanakah? Cara-cara atau langkah. Hitungkan, buat pengiraan dengan jelas. Okey, next slide.
Okey, bersetujukah anda wajar atau tidak wajar? Okey, bila soalan bersetuju. Bersetuju, adakah anda bersetuju? Dengar saya ulang lagi sekali Ni cara senang, ni tips juga ni. Adakah anda bersetuju? Kamu tulis ya. Kamu akan terus dapat 1 markah. Ya, saya bersetuju. Adakah anda bersetuju? Tidak. Kamu kata tidak, pun akan dapat 1 markah. Dalam skema, dalam peraturan permarkahan dia akan ada 2 ni. Kalau ya, kamu akan dapat 1 markah dan ada kenapa. Kalau tidak, akan ada kenapa. So markah dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada berapa banyak jawapan itu. Faham? Biasanya soalan dia takkan cakap, adakah anda bersetuju? Kamu kata tidak, kamu rasa jawapan itu salah, no. The real SPM, ya atau tidak, akan diterima, dapat 1 markah, tapi ia bergantung kepada bagaimana kamu membuat huraian dia. Boleh faham? Kepentingan keuntungan perniagaan, mengembangkan perniagaan, mempertaraf prestasi. Sabar, belum soalan lagi ni. Okey? Boleh? Bersetujukah anda? Boleh. Berikan alasan. Okey, kalau bersetuju dan wajar atau tidak bersetuju ini selalunya soalan kebat. Soalan kebat. Kamu kena beri, kenapa dia kebat Kebat ni adalah berfikir aras tinggi. Aras tinggi ni, kamu biasanya kena bagi reason. Okey? Reasonable question. Biasanya macam tu. Soalan yang ada reason, ada alasan. Why? Kenapa? Selalunya dia akan ambil soalan tu daripada situasi semasa, dia masukkan dalam SPM dan kamu kena jawab. Why? Itu maksudnya. Okey, berikan alasan. Kemukakan alasan. Berikan sebab. Okey, pada pendapat anda, okey, kena bagi idea. Idea tu contohnya lah, macam sekarang kalau cuba jawab soalan ni cuba chat dekat ruangan ni. Okey, sedia semua. Bagaimanakah, soalan saya, bagaimanakah pihak berkuasa tempatan membantu peniaga kecil dalam tempoh PKP? Soalan saya, bagaimanakah ini soalan kebat ni. Tak ada dalam kamu tak jumpa dalam perniagaan, tapi ada jumpa tajuk peranan. Bagaimanakah peranan PBT, pihak berkuasa tempatan, membantu peniaga ni keyword dia dalam COVID. Dalam ataupun PKP. Ini contoh soalan kebat. Berikan jawapan. Cepat, berikan jawapan. Bagaimanakah PBT membantu? Cepat chatting. Kita ada less 10 minit, bukan 15 minit. Berikan prasarana, betul? Memberi kewangan. Boleh diterima bantuan perhatian nasional. Itu kerajaan sekutuan. Lagi? Prasarana, saya setuju. Prasarana. Lagi? Memberi kewangan. Memberi kewangan. Kemudahan asas. Setuju? Kemudahan asas. Mempromosikan. Melaksanakan tanggungjawab sosial. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur banyak lagi tu. Beri tanggungan kewangan. Suka hidayah. Lagi? Ada lagi tak? Prasarana, infrastruktur. Ni antara jawapan-jawapan dia. Bantuan kewangan kita tak nak bagi. PBT bantu mereka memberi bantuan kewangan dan bahan mentah. Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah jawab macam tu, jawapannya adalah KJ. KJ kurang jelas. Boleh? Kalau kamu ada perkataan memberi infrastruktur, menyediakan infrastruktur, kamu akan dapat 1 markah. Ini cara nak menanda SPM. Pelepasan cukai. PBT tak ada cukai. PBT menunjukkan medium khas pada mereka untuk menyalurkan produk penawaran, kurang jelas. KJ. Memberi tapak perniagaan, sangat bagus. Tapak perniagaan. Macam berlaku dekat KL dengan Selangor sekarang ni. Tapak perniagaan. Bagus. Lagi? Habis dah? Tak apa. Boleh faham ya, kenapa Adriana Batrisha? Kita ada 10 minit lagi. Bacalah. Tak sempat baca lah awak. Laju sangat. Saya punya tu, nanti kan awak PM saya lah. Saya akan bagi jawapan. Nanti kalau bila saya free, saya jawab jawapan. Laju sangat sebab banyak kan orang bagi tu saya tak sempat nak baca tu. Sorry Adriana. Boleh? Soalan nampak tak? Memberi cadangan. Anda cadangan. Sebenarnya benda ni ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks, tapi dia kaitkan dengan isu semasa. Itu maksud saya soalan pendapat dan cadangan. Maknanya soalan pendapat dan soalan cadangkan ni
kamu jangan terlalu terikut buku teks tu. Faham? Jangan kata, alamak ni semua tak ada buku teks. No. The real SPM ada satu jawapan, ada satu slot. Terima mana-mana yang boleh diterima ataupun yang difikirkan logik. Ada macam tu. Okay? Next, soalan 11 pula. Sorry, bukan next pages. Next adalah 11. Bezakan. Apa beza dan bandingkan tu? Apa perbezaan antara beza dan banding? Okay? Dengar beza memberikan perbezaan sahaja. Pastikan ada pasangan yang betul. Madhu Shankar. Madhu Shankara. Madhu tadi dia cakap buat dalam bentuk jadual. Okay. Bezakan antara Solahuddin dan Adriana. Solahuddin, saya tak kenal Adriana ni siapa tak ada kena-mena jangan nak gosip-gosip saya. Okay. Solahuddin dan Adriana. Bezakan. Okay. Kalau dekat sini ada jantina. Okay, Solahuddin lelaki, Adriana perempuan. Okay, lagi, apa lagi selain daripada jantina? Status, Solahuddin berkahwin. Berkahwin kod 103/4. Okay, Adriana bujang. Contoh. Kod 103/4 tahu tak? Kenapa? Tak nak tanya ke? Kenapa Solahuddin 103/4? Tak nak tanya ke? Tanyalah saya nak jawab. Tolonglah tanya. Kenapa cikgu? Kenapa? Saya kahwin 10 lagi 3. Astagfirullahalazim. Saya kahwin 10 lagi 3. Mintan ketawa. Strong 4. Berat badan. Madu. Madu. Berat kasar. Berat badan 103 itu Madhu Shankara tau. Berat badan. Berat ini. Saya ringan lagi banyak. Okey. 103 kahwin 103. Ada 0 lagi 3. Stroke 4. 4 tu ada anak 4. Okey. Adriana bujang. Contoh, status bujang. Lagi apa? Apa lagi yang membezakan antara Solahuddin dengan ini? Pelajaran. Okey. Ni baru nak ambil SPM. Orang Kedah pergi kanyak lagi. Baru nak ambil SPM. Solahuddin dah lulus dah. Bachelor ACCT Honors. Okey. Ada MBA. Okey, boleh? Faham? Boleh buat. The real SPM boleh buat dalam bentuk ini. Faham? The real SPM boleh buat. Kamu juga boleh buat dalam bentuk ayat. Ini bentuk 1 Ini 1, ini 2. Bentuk ayat. Solahuddin lelaki manakala Adriana perempuan. Okey, boleh? Boleh tapi mesti ada kata hubung. Kata hubung ni, manakala, tetapi, sebaliknya. Bagus Suka Hidayah. Sebaliknya. Akan tetapi. Boleh? Solahuddin lelaki, manakala Adriana perempuan. Boleh? Okey. Sekiranya kamu buat dalam bentuk banding. Okey, jadi kawan kamu dah jawab tadi, ada tulisan nampak kat situ tadi. Bila banding ni markah dia banyak sikit daripada beza. Banding, saya pernah jumpa banding untuk soalan bandingkan. Bandingkan Solahuddin dan Adriana. Bila banding, kamu kena bagi persamaan. Kena bagi persamaan terlebih dahulu. Okey, persamaan antara Solahuddin dan Adriana apa? Dua-duanya manusia. Dua-duanya berasal dari Kedah. Okey, contoh. Persamaan dan perbezaan. Bagus, Fatin Balkis. Okey, dekat saya ni ada skrin ada skrin besar, ada TV yang saya boleh nampak kamu punya chatting. Okey, kalau kamu chatting orang awal pun saya boleh nampak sebenarnya. Warna kulit. Okey, Solahuddin dan tak sama. Adriana comel, cantik, putih. Saya besar kecil, itu perbezaan. Alah. Adriana saya tak tahu dia besar mana. Minta maaf saya tak tahu Adriana tu besar mana, tak besar daripada saya ke? Adriana, betul tu cikgu, Adriana besar ke? Alamak, takut. Dua-dua ada hidung. Okey, persamaan. Kemudian, persamaan biasanya markah ada 3. Kemudian kena beri perbezaan. Perbezaan biasanya buat dalam bentuk ayat. Contohnya macam ni, 7 markah. Biasanya, bandingkan, markah dia besar. Faham? Markah dia banyak. Biasanya
ke atas 6, 7, 8. Boleh? Dan dia tidak akan berada pada bahagian 1. Sebab bahagian 1 markah dia tinggi dia 10 je. Okey, dia akan ada pada bahagian B, bahagian A ataupun bahagian C. Okey, next pages. Okey, kita ada less than 5 minit. Ini soalan. Kalau soalan ini kita tak sempat buat, kita akan sambung. Boleh buat dalam bentuk table. Jadi saya cakap dalam bentuk table, jangan buat table. Table tu meja susah nak buat apa. Dalam bentuk jadual. Okey, sekarang tengok soalan ni. Dialog berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan Puan Syikin. Saya mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam, alamak tak nampak, membuat roti dan kek. Saya ingin membuka kedai roti dan kek, tetapi modal saya tidak mencukupi. Alamak, saya mempunyai modal sebanyak 200,000 dan saya berminat untuk menceburi perniagaan ini kerana saya bekerja sebagai pengurus sebuah kedai roti dan kek terkenal. Kalau begitu, baik kita berkongsi buka kedai kek dan roti. Okey, tak ada guna. Okey, soalan. Apakah bentuk pemilikan perniagaan yang sesuai untuk Puan Syikin dan Najwa? Perkongsian haibat. Perkongsian satu markah. Okey, berdasarkan jawapan D1A, terangkan kelebihan bentuk pemilikan perniagaan kepada Puan Syikin dan Najwa. Okey, saya nak kamu chatting jawapan tu sekarang. 4 markah. Tengok, apakah kata kunci? Soalan. Kita ada lebih kurang 5 minit. Kata kunci, apakah bentuk pemilikan perniagaan? Okey, berkongsi kepakaran 1 markah. Berkongsi pengalaman 1 markah lagi. Kena terangkan, ya betul, setuju terangkan? Okey, kata kunci dia terangkan. Dia punya kata tugas dia terangkan. Sorry. Okey, tengok balik kata tugas. Okey, next pages, next. Hana. Okey, next. Tengok, ada kata kunci, ada kata tugas, ada markah. Okey, sekarang tengok jawab soalan kata kunci apa? Kata kunci 1B. Saya nak 1A senang sangat, 1 markah. 1B, kata kunci dia apa? Kelebihan bentuk milikan perniagaan. Kata tugas atau kata kerja, terangkan. Okey? Boleh? Okey? Terangkan, tu kata tugas. Markah dia berapa? Okey. Maknanya KKM tadi, yang SOP COVID-19 tadi, kamu kena tengok. Kamu kena faham kata kunci, kata tugas, kata kerja dan juga markah dia. Kalau markah dia 4, paling tinggi kamu kena buat 4 ayat. Modal lebih besar. Okey. Kalau dia kata terangkan dia nak apa? Fakta dan huraian. Maknanya satu fakta, satu hal. Kongsi pengalaman dalam investasi dan perniagaan. Benda mati, alamak, lajunya. Okey, dapat berkongsi risiko pun diterima. Lepas tu kena buat jelas. Mesti ada fakta, mesti ada huraian. Wajib. Kalau kamu bagi saja risiko, bagi saja berkongsi pengalaman, berkongsi kewangan, maka kamu akan dapat fakta. The real SPM kamu hanya dapat 2 markah. Faham? So, mesti ada huraian. Kamu 2 fakta dan 2 huraian. Okey? Boleh? Kita ada 3 minit lagi. So, saya nak buat conclusion. Okey. Next class, kamu tolong sebarkan kepada kawan-kawan kamu. Okey, tak apa, bukalah jawapan. Hana boleh buka jawapan, tengok kepada murid-murid. Okey, nampak modal lebih besar. Ada fakta, ada huraian. Kamu boleh screenshot gambar ni, tengok macam mana cara nak jawab. Boleh snap, boleh ambil gambar. Okey, jawapan tu. Fakta, huraian. Boleh? So ini contoh jawapan. Sebenarnya ada satu lagi soalan. Tapi kita tak sempat buat. Sebenarnya saya sediakan slide ni untuk 2 jam. Tapi kerana kita ada sesi lain, next class saya akan sambung sikit. Saya akan terus sambung dengan soalan ni. Supaya Hudayah, kenapa cikgu? Kenapa cepat sangat? Kalau aku tahu, macam saya cakap tadi, jodoh kita tak panjang. Kita akan ketemu lagi. Laju sangatlah. Jam cikgu cepat sangat. Dah 5:30 awak. Saya tak semayang asar lagi. Nanti nak balik rumah lagi. Jauh tau. Ke dapat markah kalau terangkan tapi buat fakta. Okey. Sepeda dapat ke? Kalau kamu hanya bagi fakta saja, kamu akan dapat, walaupun kamu ada banyak fakta, kamu hanya akan dapat 2 markah. Faham? Kalau kamu hanya bagi huraian pun kamu akan dapat hanya 2 markah. So kena tengok betul-betul. Mesti ada fakta, mesti ada huraian. How to get text? Fakta ni dapat macam mana? Dapat daripada buku teks. Okey, huraian pun ada dalam buku teks. Okey, saya punya supervisor dah masuk. Dia dah masuk kami punya studio. Okey, nanti saya akan kongsi ya gambaran studio ni. Setakat mana saya mengajar ni, dalam grup saya lah.
saya harap ingat untuk 4 minit lagi, 4 minit itu jam bawa lambat kita. Jam saya dah 4.30. Jam mahal ni. Okey, soalan last sebelum balik. Jam kalau dekat tangan kita panggil jam apa? Soalan. Kalau dekat tangan panggil jam apa? Jam tangan. Kalau dekat dinding kita panggil jam apa? Cikgu Telegram. Okey, nanti kita share Telegram. Dekat dinding, jam dinding. Kalau jam dekat kepala kita panggil jam apa? Jam kepala. Ya Allah, kepala kau main jam atas, jam pala. Yang Kelantan ni nanti di kau. Jam junjung, jam kepala. Dekat kepala kita panggil dia jambul. Okey. Sehingga bertemu lagi. Okey. Saya akan sambung benda-benda ini, lawak-lawak ini. Jambul semua ketawa. Kelakar aku Aina. Okey, banyak lagi teka-teki yang saya nak share. Bukan setakat ini saja. Kita akan bertemu lagi next session. Ingat, hari Khamis nanti. Hari Khamis saya sangat sibuk. Saya kena pergi sekolah. Saya kerja. Okey, saya kerja. Tapi petang saya akan cuba datang 5.30 untuk kamu ke studio ini. Untuk bersama kamu lagi 1 jam. Dan kita bertemu yang penting dalam SOSA. Okey, seminar online skor A. Yang ini bukan setakat subjek perniagaan saja. Ada 10 subjek. Okey, saya tahu. Dengar cerita nak beritahu kamu kenapa saya buat benda ni. Kenapa kami sebagai Akademi FJ buat benda ni. Sekolah sebenarnya, jangan left dulu. Sekolah sebenarnya, okey, dah terkurang masa. Okey, maka kita akan ketemu dalam SOSA sebab cikgu-cikgu tak sempat buat teknik menjawab dan sebagainya. So ambil peluang ini. Saya sayang juga Adriana Batrisha. Okay, so ambil peluang ini untuk terus belajar, terus online. Okay, kita tak akan tinggalkan kamu kesorangan. Sehingga bertemu di lain arena, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pohon mengkudu si pohon pauh, pohon tembikai tumbuh melata. Mengapa saya rindu pada yang jauh, walaupun tidak di depan mata. Saya sangat rindukan kamu. Sehingga bertemu. You are the best. Thank you. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, cing ciao. Ada lagi ke? Terima kasih kepada Cikgu Salahuddin atas perkongsian yang sangat baik, betul? Cikgu percaya ramai yang kat sini tadi dapat manfaat dia, dapat energi dia, dapat lawak-lawak dia, dapat nyanyian dia. Cikgu nak kongsi satu rahsia, nyanyian tu cikgu yang ajar tau. Okey, so untuk seterusnya pastikan kamu semua daftar SOSA nanti supaya kita dapat lebih lagi teknik-teknik untuk jawab. Sebelum tu cikgu kongsi 2 perkara. Pertama, dalam menjawab soalan kita perlu ada konten besar. Yang kedua ialah kita perlu ada teknik yang betul. Kalau kita banyak konten, penuh kepala, sengit bawa ilmu tapi tak ada teknik yang betul juga tidak ada manfaat dia. Jadi temui kami dalam SOSA nanti. Ikuti grup Telegram yang awak ikuti sekarang, tanya admin kat sana macam mana nak daftar SOSA. Okey, sampai situ dulu. Terima kasih. Oh, pekat molek Kelantan. Saya cuba cakap Kelantan ya. Okey, sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.